Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah seluruh sekalian alam. Yang mana Allah yang tahu memuji dirinya sendiri. Sekian alam yang dijadikan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi, semua memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik malaikat, baik iblis, baik apa, semua yang kita nampak, yang kita tak nampak, yang halus, yang saghir, yang kabir, semuanya itu memuji kepada Allah. Hanya kita tak tahu cara puji iblis tu. Wah, si Haji ni dah sesat lah, iblis pula puji Allah. Dengar dulu baik-baik, ya. Maknanya mereka itu semua dijadikan oleh Allah, ada membawa skrip masing-masing. Tadi cara skrip tadi, pokok tu dia naik, ada yang pokok naik tegak dia tak tunduk. Itu cara dia memuji Allah, menegak. Straight dia pokok ni. Ada pokok dia nak naik, dia condong, dia rukuk pula. Itu cara af'al dia memuji Allah. Jadi setiap sesuatu tu ada sifat-sifat dia daripada bentuk yang Allah jadikan. Musawwiru. Allah yang membentukkan dalam rahim kita, macam mana muka kita dulu, mata kita dulu, telinga kita dulu, badan kita dulu. Allah yang membentuk. Jadi iblis tu siapa yang bentuk? Body dia. Malaikat daripada cahaya. Jadi semua pembentuk yang kita nampak, kita jangan nampak bentuk dia. Siapa yang membentuk tu? Allah yang kita musawwir. Ini kajian bukan kajian pelik ni. Saya pun tak rasa pelik. Pasal saya dah belajar macam tu. Semua yang Allah jadikan memuji pada Allah. Saya faham dah. Bentuk tu pun dah mengikuti memuji kepada Allah. Ke iblis jadi sendiri bentuk dia? Boleh ke iblis yang bentuk diri dia sendiri? Tak boleh. Siapa dah tengok bentuk iblis? Tak pernah. Saya pernah lihat bentuk iblis. Diperlihatkan Allah. Sebab saya tahu bentuk, segala bentuk yang baik atau buruk, hodoh ke cantik ke, semua Allah yang membentukkan. Musawwir. Tak ada siapa boleh membentukkan. Kereta Honda tu, oh Allah apa makhluk yang bentuk? Tidak. Allah memberi ilmu kepada siapa pencipta kereta Honda yang pertama. Dia bentukkan tahun 50-an bentuk dia begini. 55 ni tahun 60-an gini, tahun 70-an bentuk, sampai sekarang bentuk canggih lah kita kata. Siapa yang mengajar membentukkan tu? Allah. Kalau kita nampak makhluk lagi, makna kita ni buta tentang Allah lah. Tak nampak yang Allah Ta'ala kata, aku jadikan 7 lapis langit, 7 lapis. Semua seisinya memuji pada aku. Makna memuji pada Allah ikut sistem Allah. Kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, payahlah, susah nak cakap lah. Balik-balik kita kata kita ada. Bila kita ada, maklumlah kita semua makhluk kita rasa ada kuasa. Beratlah la ilaha illallah kita. Beratlah. Sebab apa? Kita tak faham lagi la ilaha illallah. Itu asas betul tu. Kita hanya sebut dia berpuluh ribu, bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tapi kita tak memahami nak membawa dalam kehidupan. Apa tu la ilaha illallah? Kita anggap mudah. Mudah je sebut la ilaha illallah. Garanti aku bila mati nanti sebut la ilaha illallah, aku jannah masuk. Jangan senang-senang. Maknanya fikir dulu. La ilaha illallah yang macam mana yang layak. Bukanlah saya cakap sebut tak bahasa nak apa sakaratul maut sebut la ilaha illallah, Haji kata tak layak lagi masuk syurga. Bukan saya cakap gitu, tapi fikirkanlah betul ke kau bawa dalam kehidupan tu memaknai la ilaha illallah tu. Dengan kau angkat barang kau kata kau mengaku kau ada lagi. Sedangkan Nabi-Nabi tak layak dia memakai pakaian keakuan. La ilaha illallah. Para Rasul lagi lah. Wali-wali Allah menuruti, tak ada rasa keakuan diri. Tok Kenali, Tok Baman, Mak Kilau. Kita sanjung-sanjung tu semua. Dia tak mahu nyanjung diri dia sebab dia nak juga kita tak ada kan. Diri baru dia lega. Untung cucu aku. Betul aku doa pada Allah, jangan sampai ada wujud keakuan diri, kata Tok Kenali. Kan? Dah tiba-tiba kita pula tukar. Kita mesti ada. La haula wala. Dah lari tajuk daripada yang Allah Ta'ala suruh pada Nabi Adam sampai Rasulullah, sampai wali Allah, kita tukar tajuk. Kita kata ada lagi kita. Berat sangat lah tu. Berat sangat. Sebab itulah tadi, jangan kita merasa tak ada keakuan diri, semua makhluk akan gerun kepada kita. Sebab apa gerun? Sebab dia bersifat batil, ada lagi kewujudan diri. Itu yang menyebabkan kita rasa tak tenteram, tak tenang. Cuba tak ada keakuan. Tenang kita. Dia yang urus sedetik ke depan urusan
Bukan urusan kita yang nak menentukan ke depan ni baik atau buruk. Baik atau buruk akan ada, tapi bukan kita menentukan. Tapi bila tak belajar, baik tu kita yang pasal aku beramal ayat surah Al-Kahfi ni, ke depan aku jadi cantik lah. Aku beramal ni, ke depan aku jadi cantik lah. Syirik tu. Bersandar kepada surah Kahfi, surah apa pun kita, ayat pun bukan. Ini semata-mata dah diatur, dah disusun oleh Allah. Itu baru betul. Kita boleh beramal. Bukan saya cakap tak boleh baca surah Kahfi. Bukan tak boleh baca surah lain. Bukan tak boleh beramal. Amal, tapi jangan sandar bila jadi sesuatu ke depan sesaat. Jangan sandar kepada itu. Habis bila jadi tak baik, kita tolak tepi ayat kita baca pula. Jadi tetap juga baik atau buruk, kita tetap bersandar itu dah qada dan itu baru betul. Itu baru betul amalia para rasul, para nabi. Dia tak ada risau. Inna awliya Allah lah. Mana? Bukan risau dia tak kena sakit. Dia kena sakit lebih teruk lagi. Tapi dia sandarkan Allah bagi sakit supaya aku bertambah dekat lagi. Rasa asyik lagi dengan Allah. Kalau beramal 70 tahun aku tak dapat makam ni. Jadi bagi sakit, makin aku rasa cepat dia naikkan aku. Gitu. Bukan kita sandarkan sakit ke sini kita kata orang ni yang buat, orang ni punca dia ni aku kena sihir. Tak ada. Itu memang ada, tapi dia tak sandar situ pun. Walau kau cakap 1000 orang sihir datang, aku yang buat kau, dia tak mengaku. Dia memang kau buat, tapi Allah yang tak izinkan, tak jadi. Tapi ni aku kena pasal izin Allah. Walaupun kau kata kau buat pun, aku tak sandarkan. Itu baru betul. Itu baru betul. Kita kena pegang situ biar sampai mati. Bukan cakap je, biar sampai mati kita pegang tu. Biar 1000 orang sihir kata kita, aku yang sihir kau tengok ni patung kau. Nabi Muhammad kata bukan sebab ini aku disihir, tapi nak turun mukjizat qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Pakailah umatku. Jangan kau berpakai pada yang lain. Pakailah. Raja yang menjaga segala makhluk manusia. Qul a'udzu birabbin, seluruh manusia akulah raja. Qul a'udzu. Berlindung pada aku. Jangan tu semua tak ada guna. Tak ada apa. Lindung dengan aku. Sayangku, lindung pada qul a'udzu birabbin nas. Supaya Allah nak ngajak bukan sihir yang kau percaya, tapi jadi Muhammad pegang dulu. Walau dah sakit teruk tak boleh gerak pun, malaikat dah bagi tahu pun, memang benda tu ada bawah perigi buta tu, dia timpak dengan batu. Memang betul ni, tapi bukan sebab ini, tapi nak turun ayat. Nabi pun bagi hadiah pada kita. Janganlah kita pegang. Memang ada, tapi kita jangan sandar pada tu. Tetap kalau Allah tak izinkan, la tataharraku la haula wala, kita tetap pegang tu. Biar aku mati dalam keadaan ni. Biar seluruh yang cakap aku disihir, aku tak mengaku. Ini ketentuan Allah. Baru best iman, lazat kita dengan Allah. Kita nak dengan Allah, bukan manusia. Kita nak Allah, manisnya hidup kita di situ. Alhamdulillah, kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala langsung daripada Allah kefahaman. Ini mana kefahaman daripada Allah. Kita tak mau tauhid daripada mulut-mulut orang yang begini. Dia boleh berubah, tapi dengan Allah tak berubah. Dengan Allah, dari sisi Allah kita dapat, kita tak akan terus menerus kita pegang, sebab kita dapat daripada Allah. Allah suruh pegang dengan dia kita je tak ada keakuan diri. Biarlah semua. Nak jadi macam mana pun. Nabi Muhammad pun terus-menerus bukan saja mukjizat pun. Dia tak pegang pada mukjizat. Wali Allah tak pegang pada karamah. Walaupun Allah bagi karamah pada wali, bagi mukjizat pada Nabi pun, Nabi tak pegang pada tu. Nabi tak pegang pada Quran. Maksud saya bukanlah tak pakai Quran. Dia pakai bapa moyang Quran, iaitu pencipta Al-Quran. Siapa yang menghadiahkan mukjizat tu? Di situ yang dia pegang. Jangan salah faham, edit. Si Haji kata jangan pegang pada Al-Quran. Dah mampus aku kena. Bukan. Aku dengar baik-baik. Bukan saya tak bagi pegang mukjizat, pegang karamah, pegang Al-Quran. Tetapi peganglah yang lebih atas daripada itu. Iaitu Allah. Yasin wal Quranil Hakimnya tadi menentukan ke depan kita ada bukan Quran. Tapi bukan bermakna saya cakap tak berpegang pada Quran. Quran tu kalam Allah, menentukan di undang-undang di sekalian manusia, tapi menentukannya adalah Allah. Nanti kan kau baca ayat dalam niaga, kau baca ya Qahar ya Jabbar ya Mutakin. Tu ayat untuk perang, duduk kat tempat restoran kau berniaga. Biar untung banyak kau kata. Ya Qahar ya Jabbar ya Mutakim. Jadi orang tengok gerun, tu ayat perang. Tu Quran juga kan? Tu. Bukan saya tak bagi baca, itu kenakan pada tempat.
Kenakan pada tempat. Ya Rahman, Ya Rahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala. Kita panggil orang untuk datang kedai kita mengesakan Allah. Supaya orang datang Kaabah, Madinah, Masjid Nabi apa semua datang nak mengesakan Allah. Nombor satu dia. Sebab kita jumpa Nabi pun, Nabi ajak mengesakan Allah juga. Jadi kau jumpa siapa pun, kalau orang yang dekat dengan Allah, dia akan ajak kau mengesakan Allah. Dia bukan mengajak supaya hormat pada aku. Ni hormat pada, bukan. Ngajak kan? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Ikut tu supaya Allah suruh mengesakan. Hanya Muhammad yang tahu bawa kita mengesakan Allah. Bila sampai kepada Muhammad, kita tenggelam pada Muhammad, Muhammad bagi pada Ahmad, Ahmad naik mengesakan Ahadiyah. Ahad. Habis, baru kita tahu rupanya semuanya Ahadiyah. Semuanya daripada Ahad. Semua Allah nak terjalikan alam ni dan kembali kepada alam ni tetap satu juga. Tetap esa Ahad dia sampai bila-bila. Meliputi atas segala sesuatu Ahad dia. Keesaan dia meliputi. Mana kau pandang pun wajah Ahadiyah. Yang kau cari-cari wajahnya. Wajah dia dah sekian alam dah nak cari buat apa lagi. Kan? Itu tadi. Jadi engkau yang tak ada wajah, engkau rasa engkau memiliki wajah. Sebenarnya milik wajah tu adalah wa yabqa wajhu rabb, yang tetap kekal ada wajah. Wajah engkau akan lebur sebab aku letak sementara tanda-tanda wajahku. Tanda-tanda wajahku yang menunjukkan aku yang memiliki wajah, bukan engkau. Yang kau cari wajah aku pula, tapi wajah tu sebenarnya meliputi, tak ada wajah engkau baru kau tahu yang ada wajah Allah. Kullu man 'alaiha fan. Itu je. Fahami betul-betul perkataan ni. Supaya kita tak ada rasa sesat langsung. Kita yakin, sebenar-benar hakul yakin bahawa dialah yang esa, sebab kalimah tu sendiri dan ngajak kita jangan ada diri. La ilaha il. Semua tak ada. Tuhan tak ada, semua tak ada. Yang ada hanya zat, sifat, asma, af'al. Kita nampak af'al Allah. Bentuk ni bentuk Allah. Nampak nama kipas, nama Allah yang bagi kipas ni. Apa jenis nama dia? National ni memang apa? Jepun yang taruh nama ni. Bukan Jepun. Allah yang bagi pada orang Jepun tu sebab letakkan nama Toshiba. Toshiba lah dia. Ke kita nampak Jepun yang bagi nama tiba-tiba? Dia datang kepada mana ilham tu? Tadi nama Toshiba tu siapa yang lain bagi? Allah lah je bagi. Proton. Siapa bagi nombor dia? Ini Mahathir dengan isteri dia letak pro dengan ton apa benda tak? Tu pandai-pandai. Tapi Allah yang nama saya Aziz. Ke mak bapak saya bagi? Datuk saya bagi ke siapa-siapa bagi? Tak ada, daripada Allah diilhamkan pada orang ni. Jadi kita susah nak, nama kita pun kita tak dapat tauhid kan. Kita nak rasa nama ada kita lagi. Apa lagi sifat nanti nama kita pun kita nak ada keakuan. Mana boleh tauhid betul-betul sampai dinding zat lah. Baru ambil ilmu lain. Jadi ilmu lain tak menyesatkan kita. Ilmu lain tu akan ikut kita mengesakan Allah. Baik tinggi mana ilmu pun, tetap nak mengesakan Allah. Kau ada ilmu titik, ilmu alif bata ke bismillahirrahmanirrahim, tetap juga mengesakan Allah. Nilai ni Allah tengok. Kalau kau banyak sekali ilmu bergudang-gudang pun, tadi PhD bergudang-gudang pun, tapi kalau kau tak dapat mengesakan Allah, Allah kata kau tak sampai juga. Kau ada sampai di istana, ibarat luar istana je. Pengawal aku tak bagi masuk jumpa aku. Tapi kalau kau dah tahu mengesakan Allah, tak ada kau banding kau telah jumpa. Faman kana yarju liqa rabbi. Tak nak ke kita berjumpa Allah sekarang? Nafikanlah keakuan diri. Itulah Allah bagi tahu la ilaha illallah. Kau dah jumpa aku lah tu, lebur diri kau. Sentiasalah kau berada dalam rahmat aku, selamat dalam bentengku. Allah nak gitu. Kita bolak-balik ke lain pula pergi dia dah. Nabi-nabi daripada Nabi Adam sampai Rasulullah sampai para wali semua bawa tu, kita pula yang nak ubah pula. Jadi jahil balik kita macam mana? Ilmu tinggi-tinggi jadi jahil, jadi bingung balik pula. PhD banyak-banyak jadi bingung balik. Anak murid ramai-ramai jadi bingung. Beramal banyak-banyak berpuluh tahun, istiharah apa semua beramal mulai berpuluh tahun jadi bingung balik, tak dapat tauhidnya Allah. Berat kita ni. Kembalilah menyatu kita semua ke arah mengesakan Allah. Bukan ada aku banyak ilmu, aku ada banyak anak murid, aku pengaruh banyak. Jangan bangga ke situ. Aku tak boleh dihina, anak murid aku banyak sokong aku kuat. Ya Allah, kuat bukan pasal anak murid, masa pengaruh besar, tertipu tu. Kuat kita pasal kita tak ada keakuan diri. Jadi Allah yang kau hadapi, bukan aku. Sebab aku tak ada. Dan semua kita tak ada. Kalimah kita sakti Allah bagi. La ilaha illallah. Fahami betul-betul, jangan sampai silap. Kesianlah. Allah sayang kita. Rasulullah sayang kita.
Muhammad Rasulullah, tak berpisah daripada la ilaha illallah untuk nak membawa kita mengesahkan Allah. Itu hala tuju Muhammad sayang kita, supaya kita dapat meleburkan diri kepada Allah. Itu hala tuju Muhammad dijadikan. Untuk dia yang boleh bawa kita untuk mengesahkan Allah. Tiba kita kata salah pula ilmu ni. Ilmu saja ni mereka-reka. Reka-reka apa yang saya reka-reka? Saya mengajakkan gitu juga daripada Nabi Adam. La ilaha illallah. Sampai Rasulullah, sampai sahabat-sahabat Nabi, para wali Allah. Semua bawa ni dah kita pula. Sampai kat kita pula. Kata saya bawa pula ilmu saya. Ini kan ilmu saya. Nafikan betul-betul sampai tak ada keakuan diri. Baru kamu tahu lazatnya tadi dengan Allah dulu. Baru amal yang lain. Baru kau tahu yang lazat-lazat lain ni sikit. Betul-betul dia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Betul-betul kau tahu tak ada keakuan diri, tu nikmat yang paling best. Itu yang kau nak sampaikan. Inilah saya Rasulullah semua nak sampaikan betapa sedapnya lebur dengan Allah Taala tak ada keakuan diri. Tu disuruh sampaikan. Disuruh faham tu dulu. Baru datang makrifat, ilmu tinggi macam mana, karamah apa baru datang. Kemudian ini yang paling tinggi daripada mukjizat ke karamah. Ini yang paling tinggi mengesahkan Allah. Tapi kau ada mukjizat kau tak esahkan Allah. Boleh ke? Itu istidrat nama tu. Suwi nama tu. Suwi pula saya masuk dah. Tu malang nasib tu. Kau dapat mukjizat tapi bertambah jauh dengan Allah. Nak? Dapat karamah tapi bertambah jauh dengan Allah. Tak adanya mukjizat dan juga karamah kita dapat bertambah dekat pada Allah sebenarnya. Bukan bertambah jauh. Jadi fahami betul-betul, telisik betul-betul lah sebelum kita nak meletakkan percakapan kita. Mengatakan orang yang menafikan tu tadi la ilallah tak ada diri dia, mengatakan kita ni tak betul. Itu salah sangat tu. Itu terlampau lari sangat dah. Perbetulkanlah cepat. Perbetulkanlah cepat. Sebab kita bukan keadaan bersama dengan para rasul, para nabi, para wali Allah. Fatauli fi ibadi. Kita tak duduk dalam golongan orang yang beribadah betul-betul kepada Allah. Sebab orang yang betul-betul beribadah di dalam golongan fatauli fi ibadi yang Allah Taala bagi tahu, mereka ni sentiasa tak ada keakuan diri. Dia mengesahkan Allah betul-betul. Ini Allah Taala kata fatauli fi ibadi. Kau masuk dalam golongan orang betul ibadah kepada aku. Kerana mereka beribadah dia tak mengaku dia yang beribadah. Akulah yang merencanakan memberi rahmat kurniaan kepada dia. Dia boleh beribadah 50 tahun, 1000 tahun malaikat kerana dia tahu akulah yang membentuk untuk skrip yang telah aku tentukan. Tak ada siapa mengikuti skrip yang bukan daripada aku. Semua skrip daripada Allah. Berhentilah kita untuk mengatakan kita ni ada. Berhenti. Jangan mengucapkan lagi aku ni ada. Jangan mengucapkan la ilaha illallah terus menerus. Walaupun kita tak sebut dengan perkataan, hati kita terus mengingatkan bahawa kita ni tidak ada. Yang ada hanyalah setiap detik-detik anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu. Tak ada bengkok lah kita dapat. Semuanya datangnya daripada Allah. Tak ada satu pun. Iblis nak buat sesuatu buruk pun Allah yang menurunkan dalam kitab otak iblis tu. Skrip apa yang dia ikut skrip Allah Taala. Jadi Allah suruh buat tak baik lah. Bukan Allah suruh tak baik. Dia nak suruh kita beringat perumpama amsalalin pada manusia bahawa itu jangan. Kalau Allah tak buat perumpamaan macam tu, kita tak tahu mana yang elok, mana yang tak elok. Jangan kita salah faham. Mengapa Allah jadikan iblis? Jangan. Itu untuk kepahaman kita supaya menafikan. Dia tu tidak ada kuasa. Sedangkan aku dah larang kau wa qadara buka. Kau tetap selalu mengatakan aku yang ada. Kenapa kau boleh lari nampak dia pula ada? Sebab kau rasa kau ada lah, kau rasa dia nampak dia. Tapi kau rasa kau selalu dengan Allah, kau tak akan nampak dia ada kuasa. Sebab apa yang kau nampak lah tak ada kuasa melainkan kuasa. Jadi kau nampak kuasa Allah SWT bukan kuasa dia. Tapi kau dah tak duduk situ, tak mengaji kat situ, tak pegang pada situ, habislah. Kau nampak makhluk ada kuasa. Masa kau fikir makhluk tu ada kuasa, waktu tu kau dah ada keakuan diri. Habislah kau dah habis dulu sebelum kau nampak tu. Cuba kau melihat dulu dengan penglihatan Allah, baru kau nampak dia tak ada kuasa. Malaikat maut dari Rasulullah datang. Rasulullah tak kebingungan. Tapi Fatimah kebingungan. Sebab Rasulullah kata, Fatimah cuba tengok di luar macam ada orang mengetuk pintu. Fatimah pun hintai-hintai. Dia tengok, ngeri dia kata. Wajah Malaikatul maut, wajah dia tak pernah senyum. Tak pernah senyum. Kita 3 hari tak senyum pun macam harimau ke.
Tu. Suami masam muka dengan isteri, tengok dia. Muka macam rimau nampak. Isteri nampak. Jadi kita 3 hari ini tak pernah senyum beribu tahun. Fatimah tu tengok terperanjat dia, melacak belakang. Ngintai dia. Wah, ngeri sangat abah. Dia kata ke Rasulullah, ayah, tak pernah tengok ngeri macam ni muka. Tahu kau siapa tu, Fatimah? Rasulullah dah tahu dah. Itulah malaikat yang pencabut segala nikmat kita. Siapa tu ya? Malaikat tu. Ya, sadar ngeri tak sanggup tak nak tengok lagi. Tu tadi. Dia nak ambil nyawa abah dah. Sampai waktu abah dah. Abah dah tanya. Abah dah tanya dengan malaikat maut. Dah sampai ke waktu aku untuk engkau cabut wahai malaikat maut. Rasulullah tenang ya. Rasulullah nampak tu kekuasaan Allah. Ya. Gerun tu wajah gerun Allah. Jadi Rasulullah dah tak gerun dengan siapa-siapa. Sebab dia sentiasa tenggelam dengan Allah, tak ada keakuan diri. Selesaikan skrip dia dah habis di dunia ni. Kan? Tu. Skrip dia dah habis ya, bukannya dia mati pun. Skrip dah habis. Kalau dia dah sambung lagi alam lain, sambunglah alam lain. Kita tak, kita rasa selamat tinggal lah anak aku. Macam mana siapa nak jaga dia. Dah mulalah. Sampai kita tak reda, malaikat maut nak cabut nyawa kita dalam keadaan tak reda. Tak husnul khatimah lah. Su'il lah jadi buruk. Sebab tak terima qada dan qadar kita dah sampai waktu. Waktu tu nak kena faham. Kita selalu la ilaha illallah, jangan ada keakuan diri. Bila-bila malaikat boleh datang. Malaikat maut kan. Jadi kita dah alhamdulillah, insya-Allah kita akan selalu berserah. Kalau diambil kemana kita dah selesaikan, lunaskan semua urusan kita, isteri, anak-anak kita, keliling kita dah tak ada hutang. Kita bersedia. Bukanlah berani. Kalau boleh kamu dululah. Saya belakang lagi. Tak apa. Jadi itulah mana kemanisannya kita dengan Allah. Allah nak kita begitu. Tersinggung Allah kalau kita 1 detik ke 2 detik ke, kalau kita dah kenal diri, kenal Allah, kita rasa ada keakuan diri. Cemburu Allah Ta'ala. Kau rasa kau cinta diri kau kau ada lagi cemburu Allah Ta'ala. Tu kalau dah sampai tahapan tu, kita takut. Para rasul, para nabi, para wali yang takut nak rasa keakuan diri, engkau pula nak rasa berat ini. Beratlah ni, salah pasang ni, tolonglah. Jangan pegang pada situ, tolonglah. Insya-Allah. Nanti Allah Ta'ala, kita larikan maksud Allah Ta'ala jadikan kita. Mengikuti sistem dia mengesahkan Allah. Dan Rasulullah pun ajakkan kita mengesahkan pada Allah. Jangan lari tajuk lah. Janganlah ada keakuan diri, itulah dia. Dia suruh sampai. أنتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Di akhir zaman ini merupakan era yang pahit. Di dalam pahit ada yang lazat, iaitu majlis yang di dalamnya ada cahaya. Masih lazat, masih enak. Inilah dia perkara-perkara yang lazat di dalam kepahitan akhir zaman. Baru-baru ini ada salah seorang daripada adik-beradik saya mimpi Allah yarhamah mak saya. Dia kata suruh buat memperbanyakkan majlis maulid. Jadi saya mengajak setiap majlis, bukan majlis ini saja, asalkan majlis ilmu, majlis zikir, majlis mentauhidkan Allah, marilah sama-sama kita niatkan juga. Ia merupakan maulid, majlis maulid, majlis mahabbah. Sesungguhnya mahabbah Rasulullah adalah mahabbah kepada Allah juga. Mahabbah kepada, maksud maulid ni
Maksud maulid tu mengingat mengingat Allah dan Rasul. Ya. Mengingat Allah dan Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perkataan Al-Fadhil Ustaz Aziz tadi yang Ustaz sebutkan, memandang dengan pandangan Allah tu, mengingatkan saya sebuah hadis yang pernah dibacakan oleh Allahyarham ayah saya di rumah beliau, mengumpulkan anak-anak, lalu ayahanda membacakan hadis yang panjang yang beliau telah print daripada Sahih Bukhari, tak silap saya. Hadis itu dimulakan dengan perkataan, man azani waliyan faqad azantuhu lil harb. Lepas tu panjang lagi lah hadis tu. Siapa yang menyakiti waliku, maka aku izinkan perang ke atasnya. Setengah orang mentafsirkan, siapa yang menyakiti waliku, maka aku isytiharkan perang baginya. Lepas tu hadis tu panjang punya, tak berhenti setakat tu lagi. Hadis tu bersambung lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala suruh buat perkara-perkara yang wajib. Kemudian Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala ni sayang kepada orang yang membuat perkara-perkara nawafil. Perkara nawafil ni perkara tambahan, perkara aksesoris. Mungkin maulid pun dalam dikira sebagai aksesori juga, aksesori. Tapi dalam hadis ni kata Allah Ta'ala tu jatuh cinta dengan nawafil. Kemudian hadis tu bersambung lagi, sehingga cinta itu tadi menyebabkan pandangan dia tu adalah pandangan Allah, pendengaran dia tu adalah pendengaran Allah. Semua sekali lah. Maka langkah dia adalah langkah Allah, fikiran dia adalah fikiran Allah, basirah dia adalah basirah Allah. Jadi macam tu. Para guru yang muhakkikin ini bila berbicara mungkin dia tak ingat hadis tu. Tapi sesungguhnya wujud hadis tu, wujud hadisnya, wujud ayat-ayat Al-Qurannya, hanya kitalah sahaja yang kita tak tahu apa hadisnya. Banyak. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tadi yang kita nyanyi tadi, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tak ada. Ya Allah Ta'ala, la ilma lana. Kita ni tak ada ilmu. Hakikatnya tak ada ilmu, tak ada. Illa ma 'allamtana. Jadi yang mengajar kita, yang mengalimkan kita ialah hanya senya Allah SWT. Kemudian ada lagi satu hadis musalsal zahabiyah yang berkata, hamba ini, kalau engkau tidaklah aku yang berikan kamu pakaian, kamu telanjang. Kalau bukan aku yang memberikan kamu makan, kamu lapar. Kalau tidak aku yang memberikan kamu pandangan, kamu buta. Maknanya semua dia. Bila kita menyedari hakikat ini, inilah yang dinamakan mengesakan Allah. Dan mengesakan Allah itu dalam bahasa ilmiahnya ialah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Tidak boleh berputus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah yang saya terlintas untuk diperkatakan. Mohon sahabat-sahabat lain nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tolong doakan. Ada 2 orang adik-beradik saya kena COVID. Minta tolong doakan kesembuhan seperti sedia kala. Yang seterusnya tadi salah seorang pada jemaah kita minta tolong kita doakan agar dia diberikan jodoh. Dah lama jadi ibu tunggal. Tapi dia disebut tak nak suami orang, dia disebut. Tolong doakan dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Seperti mana doa tadi al-mukasyafa, alhamdulillah al-mukasyafa ghaibul fuqara. Allah Taala mengkasyafkan segala perkara-perkara ghaib. Apabila kita memfakirkan diri kita, itulah yang dikatakan mentiadakan keakuan diri kita, menafikan keakuan diri kita. Itu yang sebenar-benar hala tuju, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan yang dikatakan, jangan berhenti di Muhammad tadi tu. Jangan berhenti yang dikatakan sampai sifatullah. Teruskan perjalanan sampai ke dinding zat. Bukan kita nak mengkaji zat seperti Ustaz cakap tadi, bukan kita nak mengkaji zat, tapi sampai ke dinding zat supaya kita dapat dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Wala yusyrik bi ibadati rabbih. Ada dalam surah Al-Kahfi ada menyatakan bahawa kau nak bertemu dengan Allah, jangan ada. Kau kena menafikan keakuan diri kau, baru kau boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benar. Saya dapat merasai, sebab tu saya dapat berkongsi, kan? Betul-betul yang dikatakan, baru cerita je dah keluar air mata, baru cerita, kan? Baru cerita, itu bertemulah tu, kan? Bertemulah dengan Allah, betul lah tu. Kena nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala masa akhirat. Tapi kalau tak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau kita menafikan yang kita ni tak bertemu dengan Allah Taala, maka kita ni tak berjalan, kan? Dengan izin Allah tu tak berjalan. Kalau Allah tak izinkan kita tak berjalan lah kita. Kalau kita berjalan, yang kita nampak orang tu berjalan, itu digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau siapa yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tahu yang siapa yang memperjalankan dia tadi tu. Itu maksudnya saya. Jadi alhamdulillah Allah Taala sama-sama saya melihat kepada apa yang Allah Taala lintaskan, apa Allah Taala bagi ke saya kefahaman, allamal insana ma lam ya'lam. Saya pun tak tahu apa-apa sebenarnya. Saya pun bukan orang yang boleh mengajar, tapi saya boleh dapat merasai orang yang mengajar saya, yang membimbing saya, sampai tak ada yang kita nyatakan orang yang bimbing kita pun dah menyatakan daripada Allah SWT. Kita tak nampak. Macam Ustaz cakap tadi, surah Al-Kahfi tadi. Kita baca surah Al-Kahfi tidak bergantung kepada, tak bersandarkan kepada itu, tapi bersandarkan kepada dia dulu. Yang pentingnya dia dulu, kan? Itu yang penting. Itu baru betul yang dikatakan mengimani, meyakini, kan? La ilaha illallah. La tu tak ada dah, kan? Tak ada, binasa. Kullu man alaiha fana yabqa. Dia yang menyatakan dia semua, kan? Hadis kursi menyatakan yang katakan, sekiranya kau datang kepada aku membawa amalan, sekiranya kau datang kepada aku membawa amalan, kau akan dihisap satu persatu. Sekiranya kau datang kepada aku membawa ilmu, kan, kau akan dipertanggungjawabkan. Masih lagi tu, kan? Dan sekiranya kau datang kepada aku dengan aku kepada aku, hadis kursi menyatakan, asas tauhid ni, sekiranya kau datang kepada aku dengan aku kepada aku, tak ada keakuan ni, tak buat apa-apa, tak ada, dia nafikan keakuan diri dia, la ilaha illallah, maka engkau akan dirahmati. Itu yang kesempurnaan yang sebenarnya, kamalu yakin. Dah sampai ke tahap kamalu yakin, itu yang sebenarnya. InsyaAllah itu saja saya dapat saya sampaikan. InsyaAllah sama-sama kita sentiasa membawa hala tuju ni kepada mengesakan Allah SWT, menafikan keakuan kita, mengesakan Allah SWT. Sekian wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan teman-teman kita tadi tu, Ustaz Auza'i dan Syekh Latif, semua itu daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus suci, daripada kalimat-kalimat Rabbi. Tidak lain, semuanya nak mengajakkan untuk kita sama-sama mengesakan Allah seperti mana sejak azali, abadi dan awal, akhir, zahir, batin, semua Allah sentiasa mengesakan dirinya. Tak pernah tak sempurna. Allah tu jauh daripada sifat kekurangan. Tak ada kurangnya. Kalaupun seluruh penduduk bumi pun tak menyembah Allah Ta'ala, tak mengabdikan diri kepada Allah, Allah pun tetap maha sempurna juga. Sebab itu aturan dia. Dia nak jadikan semua makhluk dia sembah dia, semua tak sembah dia. Itu semua hak Allah. Jadi Allah tak risau kalau semua buat maksiat pun, itu semua kehendak aku. Jadi yang jadi masalah kita lah. Kita yang ditanyai oleh Allah. Bukan kita menanyai Allah, kenapa kau jadikan aku macam ni ya Allah. Jangan salah faham. Jadi bila kita datang kepada Allah tanpa membawa apa-apa, macam Syekh Latif kata tadi, mana kita tak ditanyai lah. Untung lah kita. Tapi kalau ada keakuan diri, ditanyai nanti. Kita nak macam-macam kita protes Allah Ta'ala menyusun sunnah. Itu dia. Jadi fahami betul-betul
Allah nakkan kita ni selamat sentiasa, dan Allah tu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah dah bagi tahu dah. Ini semua para wali Allah 500 tahun dulu berbincang berkenaan dengan ayat ni, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah ni berkata kepada Muhammad je ke bahawa Allah tak pernah tinggalkan Muhammad, tak benci Muhammad, tak berpaling pada Muhammad? Ayat ni untuk Nabi Muhammad je ke? 3 hari dia bincang. Hari penghabisan keputusannya, semua makhluk Allah tu Allah jadikan Allah tak pernah tinggalkan. Kalau Allah tinggalkan tak bermaya lah makhluk tu. Jadi pakat-pakatlah kita yakin bahawa Allah tak pernah tinggal kita, tak pernah benci, tak pernah berpaling. Mengapa kita pula berpaling pada Allah? Merasakan kita ada kudrat, kita ada ilmu. Wa huwa ma'akum ainama, sentiasa Allah tu tak. Banyak lagi ayat-ayat lain yang mengatakan gitu. Kita yang off. Allah tak pernah. Allah on dia, sentiasa pandang je kita. Tahu je kita. Kita pula rasa kita pula yang berat tu. Jadi itu nak kena tahu asas ni. Awal-awal kena kenal diri, kenal awal-awal. Bila kita dah awal-awal tak buat gitu, itulah jadi dia. Ilmu tu yang kita dahulukan, bukan Allah dulu. Bukanlah saya cakap belajar ilmu tak boleh, tapi ini dulu ustaz. Tapi kalau kita dah belajar ilmu dulu banyak-banyak, nak patah balik susah. Nak kena ketuk kepala lah macam Imam Ghazali. Nak buang ke akaun diri tu susah kan. Kena buat perkara macam tu. Kena jadi gila lah, kutip sampah 2 tahun. Supaya orang kata kau gila, tak nak jumpa kau lagi. Macam-macam cara para wali Allah disuruh oleh Allah Ta'ala ajar orang begini. Orang yang dah ambil ilmu dulu. Allah dia tak ambil dulu, kenal dulu. Kena buat macam tu. Tapi tak apa, alhamdulillah lah. Buat dah. Janganlah terus-terus ilmu tu kan nanti jadi bahan bakar untuk engkau. Nabi Hidayah kata, ibarat engkau berilmu ni tanpa kau kenal Allah dulu, ibarat kedai bawa kitab. Berat tak? Kalau hujan lagi berat tak? Berat tak? Nabi Hidayah kata, bukan tak boleh ilmu, letak tepi lah yang pakai Allah. Tapi kau tak ambil tu dulu, kesian tak? Kesian Nabi Hidayah, Nabi semua nak suruh kita. Dia tak heran ilmu kau tinggi mana. Iblis lagi tinggi dia kata ilmu. Tak? Tapi Iblis tak dapat dijintai Allah. Sebab keakuan diri dia jadikan sifat begitu. Jadi kita ni beruntung, walau tak banyak ilmu, tapi kita keakuan diri tak ada. Aman hidup kita. Mesra. Kita orang banyak ilmu dia, kita tak ada iri hati. Kita iri hati bila kita ada keakuan diri, itu kita benci. Itu masalah utama yang paling berat sekali. Kita rasa ada je sedetik keakuan diri, kita rasa bersalah betul. Kita bertaubat talak 3 nak mengaku ada keakuan diri lagi dah. Gitu. Para rasul, para nabi gitu. Bertahun-tahun tak ada rasa keakuan diri, dijaganya tadi. Takutnya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dia dapat 2 nikmat di mana pun alam zahir dan batin, 2 nikmat dia rasakan bila dia tak ada rasa keakuan diri. Dia takut, takut ada keakuan diri tu melampau sangat. Sebab Allah bagikan takut pada kita tu, gunakan takut tu ke situ. Jangan ada keakuan diri. Bukan takut pada hantu, takut pada jembalang, takut. Itu kita kena Islamkan. Macam Sunan Kalijogo, dia pergi gunung tu angker. Banyak dia punya apa dia panggil jolmu. Orang panggil jolmu ni maknanya jelmaan iblis. Jolmu. Orang panggil macam-macam nama setan-setan anak iblis yang di Jawa tu, besar-besar punya. Dia pergi mana gunung ada penunggu dia. Sunan Kalijogo dia betapa dia mentauhidkan Allah, sambil tu dia mentauhidkan, mengajak mengesakan jolmu-jolmu tu tadi. Penunggu puaka tu. Gitu. Kerja dia gitu lah. Habis gunung dah diislamkan, dia pergi gunung lain. Kita tak tahu cara. Ingat betapa untuk dapat ilmu apa. Kita tak faham apa tujuan dia pergi betapa tu. Dia mengesakan, ajak jin-jin masuk Islam tu. Ajakkan tauhid. Jangan main-main orang betapa dulu lah. Saya tak tahulah orang betapa sekarang. Jadi gitulah. Cukup lalu sampai di sini dulu. Saya sudahi. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian semua. Saya mohon maaf pada kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.